Filem dimulai dengan memperlihatkan Donnie yang baru bangun tidur di tengah jalan raya. Dia tersengih-sengih sebelum naik basikal dan pulang ke rumah. Parti hari Halloween akan disambut tak lama lagi. Yang main angin ini adalah Eddie Darko dan Rose Darko yang merupakan ibu bapanya. Samantha si bongsu dan Elizabeth adalah kakaknya. Semasa peti ais dibuka, ada satu nota bertulis di manakah Donnie. Semasa makan malam, mereka mengutuk calon presiden Middlesex yang bernama Dukakis. Semua orang benci Dukakis. Where do you go at night? What happened to my son? I don't recognize this person today. Then why don't you start taking the goddamn pills? Bitch. Sebelum tidur, Donnie telan ubat tanpa tercekik. Tepat pukul 12 malam, dia berjalan tidur menemui sosok arnab hodoh bernama Frank yang mengawalnya ke situ. Dia beritahu lagi 22 hari, 6 jam, 42 minit, 12 saat, dunia akan kiamat. Di saat itu, tiba-tiba bergegar satu rumah. Mujur keluarganya sempat keluar. Esok pagi, Dr. Fisher mengejutnya bangun. Dr. Fisher memperkenalkan Donnie sebagai anak jirannya kepada rakan golfnya. Jim adalah pakar motivasi terkenal yang dipercayai ramai. Dia lantas minta maaf dan berunsur pulang. Donnie hairan. Kenapa banyak orang kat situ? Nak minta autograf ke? Mereka pun diberitahu sebuah enjin jet telah terhempas memusnahkan bilik Donnie yang disebabkan oleh Federal Aviation Administration yang cuai. FAA menyediakan bilik hotel sementara rumah diperbaiki. Di hotel, Eddie teringat rakan sekolah menengah mereka iaitu Frankie Fiedler yang mati terkutuk dalam perjalanan ke parti Halloween. Dia risau kalau nasib Donnie akan malang macam Frankie. Esoknya, mereka pergi sekolah walaupun baru dilanda musibah. Sebab tak cukup tempat, Cikgu Karen Pomeroy menyuruh murid baru pilih sendiri duduk di sebelah laki yang comel dan dia pun pilih Donnie. Dalam perjalanan, Eddie hampir merompoh nenek tua berusia 10 tambah 1 tahun di belakang yang ke hulu ke hilir menunggu surat. Roberta Sparrow pun membisikkan sesuatu. Kemudiannya Donnie bertemu Dr. Turman iaitu pakar psikologis. Donnie cerita bahawa dia ada kawan imajinasi baru bernama Frank yang membawanya terbang ke masa depan. Malam besok, dalam keadaan separa sedar, Frank memaksanya mengapak sesuatu. Esoknya sekolah terpaksa ditutup sebab paip bocor membanjiri 12 kelas. Seseorang telah mengapak paip, mengapak kepala patung mongrel dan menconteng perkataan mereka yang suruh aku buat. Richie diganggu berok sangap. Nasib baik Donnie lalu. Dia pun meminta Donnie menemaninya pulang. Rupanya dia dan ibunya terpaksa memalsukan nama mereka untuk keselamatan. Ibunya bercerai dengan bapa tirinya kerana hampir dibunuh dengan tikaman dada sebanyak 4 kali. Dan mereka berpindah ke Middlesex. Donnie bagi tahu yang dia pernah dibuang sekolah suatu ketika dulu dan dipenjara setelah membakar rumah tak berpenghuni. Kemudiannya buat pertama kali Dr. Turman menghipnosisnya tetapi gagal. Dia hampir jelan. Baba Bowie. What else do you think about during school? Married with children. I just turn down the volume and think about fucking Christina Applegate. Pihak sekolah cek tulisan semua pelajar untuk mengecam siapa pelakunya. You think I did it? I think you did it. Tak lama lepas itu, pengetua menjemput mak bapak pelajar yang disuspek rosakkan harta sekolah macam bangsat. Ruang pejabat Kitty turut dipenuhi tikus dan air kencing si pelaku. PIBG tergandala seketika kerana Kitty lantang bersuara membantah. Sebantah-bantahnya buku syair English yang bercampur unsur lucah. Pada waktu malam, Frank menemuinya di sebalik cermin.
Frank mengawalnya membuatkan sekolah banjir sebab nak selamatkan semua orang dari bahaya melanda. Where did you come from? Do you believe in time travel? Who are you talking to? I was just taking my pills, Sam. Esoknya Donnie bersyair yang bermaksud, aku akan menyelamatkan mereka dari ribut petir dan raksasa. Tak lama kemudian, aktiviti kurikulum Donnie digantung selama 6 bulan kerana memaksa Cikgu Kitty memasukkan kad latihan dalam dia punya pus. Baba Bowie. Selepas kelas sains tamat, Donnie bertanya Prof. Kenneth Monitov tentang perjalanan waktu. Prof pun menjelaskan lalu memberi sebuah buku bertajuk Filosofi Rentasan Waktu yang ditulis oleh Roberta Sparrow. Donnie terkejut. Rupanya, dulu si nenek mati adalah ilmuwan yang menghasilkan belasan buku dan mengajar sains di situ. Banyak orang mengambil kesempatan atas kekayaan dan kejeniusannya sampai dia terpaksa menyendiri di rumah usang tersebut. Donnie merasakan Frank lah yang menghantarkan buku melalui prof itu untuk memberitahu segala jawapan. Hari itu, Roberta Sparrow membisikkan bahawa semua makhluk akan mati bersendirian. Padahal Donnie takut hidup bersendiri. Lepas tu mereka lepak tengok TV. Tiba-tiba datang suatu kuasa yang membolehkannya tahu gerak-geri dan arah tuju seseorang. Kemudiannya Donnie mengikut arah tuju dirinya lalu menemui sepucuk pistol. Sebaik saja dia masuk, entah kenapa semua orang keluar kelas. Diorang hampir je berciuman namun terhalang oleh si gendut yang sibuk-sibuk tengok. Halloween bakal tiba. Sudah menjadi kebiasaan semua untuk mengukir labu. Tak lain tak bukan, wajah Frank jugalah yang diukir. Mereka bertiga berdiskusi tentang Donnie. Mak bapaknya tak tahu apa-apa. Jadi, doktor membocorkan yang Donnie mengalami halusinasi tahap kritikal dan selalu berjumpa Frank iaitu Arnab yang tingginya 7 kaki. Sebab Donnie semakin menggila, doktor terpaksa tingkatkan meditasi dan terapi hipnosis. Beberapa hari kemudian, pihak sekolah menjemput Jim untuk menyampaikan taklimat yang boleh menaikkan semangat. Pelajar pun bertanya beberapa soalan dan dia menjawabnya sambil memberikan inspirasi maksimum. Ketika itu, Donnie lantang bersuara menidakkan jawapannya lalu memperbetulkan serta menuduh Jim merupakan orang yang anti-Kristus. Pengetua mengusirnya yang diikuti tepukan sorakan kepada Donnie. Dia ditemani Gretchen untuk mencari si tua. Malangnya dia keluar lari maraton di Kuala Pilah. Semasa kelas, Cikgu English mengagihkan buku bertajuk Watership Down yang mengesahkan sekumpulan rabbit yang dalam misi mencari tempat tinggal baru dalam dunia yang penuh dengan kekejaman dan keganasan. Kemudiannya Donnie teleport ke rumah Jim. Scan beralih semasa sesi terapi. Donnie bagi tahu yang dia dapat tengok cecair penunjuk arah tapi tak bagi tahu yang dia jumpa pistol. Di suatu malam, mereka enjoy menonton wayang berduaan namun Gretchen tertidur. Bila berduaan, maka ada yang ketiga muncul secara tiba-tiba. Why you wear that stupid bunny suit? Why are you wearing that stupid man suit? Akhirnya Frank mendedahkan wajah dan namanya datang dari nama ayahnya dan juga ayah sebelumnya. Dia tunjuk portal masa serta menyuruh Donnie hanguskan sampai jadi tanah. Dengan kuasa teleportasi, dia dapat masuk ke dalam rumah Jim dan membakarnya. Bakar motion diasaskan oleh Cikgu Kitty dengan bantuan Jim. Anak perempuan Kitty dan Samantha Darko turut menyertai kumpulan itu. Para juri terkesima dengan persembahan mantap tersebut. Pasukan bomba berjaya memadamkan api namun ada sesuatu benda mencurigakan. Berita menyiarkan Jim akhirnya terkantoi dan ditangkap atas kesalahan menerbitkan bahan pornografi kanak-kanak. Tanpa sebarang alasan kukuh, Cikgu Karen akan diberhentikan minggu depan.
Rasa gembira berubah sedih apabila Sparkle Motion diumumkan terpilih, tapi masuk akhbar bahawa idolanya didaftarkan sebagai pedofil. Kitty akan melakukan demonstrasi walaupun jelas lagi bersuluh bukti yang Jim bersalah. Jadi dia merayu menggantikan tempatnya, menemani budak-budak Sparkle Motion ke Los Angeles Jumaat esok. Mereka bersalaman sebelum menuju airport. Hari itu, dia ponteng aktiviti PJ lalu bertanya apakah maksud di sebalik itu. Karin pun menerangkan cellar door adalah frasa kata yang paling indah dalam bahasa Inggeris. Saat itu adalah yang terakhir baginya kerana sudah dipecat. Dia pun keluar dengan penuh kesedihan. Tiba-tiba Donnie mendekati cerita Canta lalu berjanji semuanya akan semakin baik suatu hari nanti. Comel je dia malu-malu dan bukunya jatuh berselerak. Rupanya dia ada crush kat Donnie. Dengan menggunakan ubat placebo yang diperbuat daripada air, dia berjumpa Frank. Kali ini Donnie betul-betul nampak ketakutan. Dia terpaksa menuruti arahannya ataupun dia akan mati. Itu adalah sesi terakhirnya kerana doktor tak mampu lagi rawat halusinasinya yang makin ekstrim. Malam itu, Donnie menjemput semua rakan kelas ke parti Halloween di rumahnya sebagai tanda kesyukuran yang kakaknya diterima di Universiti Harvard. Gritchie datang secepatnya selepas mengetahui rumahnya dipecah masuk dan ibunya entah hilang ke mana. Donnie pun menciumnya untuk menenangkannya. Di kala itu, telefon meninggalkan pesanan dari Rose Darko iaitu maknya tapi tak diendahkan kerana sedap bermantap-mantapan. 6 jam berbaki. Terdampar satu nota bermaksud Frank dah sampai tapi keluar beli arak jap. Mereka menaiki basikal ke rumah si nenek mati tetapi sebaliknya hampir dibunuh pencuri yang rupanya adalah si beruah 2 ekor tu. Saat itu datang Deus Ex Machine iaitu mesin penyelamat tapi malangnya Gritchie dirempuh selepas kereta cuba mengelak. Sebab bengang awetnya baru meninggoy, dia menembak mati tepat di mata Frank. What are you guys doing in the middle of the road, huh? What are you thinking? Go home! Si nenek suruh dia cepat kerana ribut besar dah datang. Donnie ke tempat asalnya sambil menyaksikan dunia sedang berada di kemuncak kiamat. Dia tengok kapal yang dinaiki keluarganya akan terhempas lagi beberapa minit. Jadi, Donnie terus guna kuasa kembali ke waktu awal-awal semula. Kali ini dia tidak bangun dari situ. Donnie pun bergelak ketawa tersenyum lebar dan hantar semua orang ke tempat asal mereka. Sebaik saja kakaknya tutup pintu, boom! Terhempas jet engine habis berkecai. Di saat itu juga, semua terbangun dan masih hidup kecuali Donnie. Dia tahu jalan hidupnya dalam 28 hari akan mengakibatkan banyak kematian. Akhirnya, Donnie memilih untuk mati sebagai hero penyelamat dunia. What's going on? Got smashed by jet engine. What was his name? Donnie Darko. Did you know him? No. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, kita kenalah jadi hero supaya kita mati.